Umur 20 tahun lagi ni? Oh, dah ada umur 20 tahun lagi. Jadi buat tu adakah buat secara itu anak beranak kan atau buat secara sore buat? Sore buat. Menanam sayur-sayuran memang boleh menambah rezeki untuk perbelanjaan keluarga jika diusahakannya secara bersungguh-sungguh, malah sentiasa mengamalkan penjimatan dalam berbelanja. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dahulu, sama ada lelaki dan wanita, suatu kerja yang hanya dapat mereka lakukan ketika itu untuk memperolehi pendapatan mudah adalah dengan cara menanam sayur. Sementara pula sayur-sayuran yang ditanam sendiri apatah lagi tidak menggunakan bahan-bahan moden walaupun dikatakan lebih menambah hasil yang tidak disangka, tetapi amalan menanam sayur-sayuran secara tradisional atau lebih dikenali menanam sayur secara kampung lebih baik dari kaedah moden. Cuma menanam sayur dalam kaedah ini akan lebih memenatkan bermula semasa menanam, membaja dan menyiram. Paling menarik dan memberikan banyak kepuasan setelah berpenat lelah mengusahakannya apabila sayur-sayuran berkenaan tumbuh subur, sama ada sayur buah maupun sayur daun. Salah seorang penduduk yang masih mengamalkan tanaman sayur-sayuran melalui kaedah tradisi sehingga hari ini, Siti Mariam Deraman atau Kak Ayam dari Kampung Tasik, Rantau Panjang, Kelantan. Beliau yang mengusahakannya sejak berusia 20 tahun begitu teruja setiap kali melihat sayur-sayuran yang ditanamnya itu mengeluarkan hasilnya. Katanya beliau mengusahakan tanaman sayur ini sejak berusia 20 tahun lagi sehingga hari ini semata-mata untuk makanan dan menambah pendapatan keluarga, katanya kepada CRTV. Menurutnya, dia mengusahakan tanaman itu secara sendiri tanpa bantuan ahli keluarganya. Berikutan keluasan tanah untuk tanaman itu tidaklah besar sangat. Dia berbuat demikian adalah semata-mata untuk makanan sekeluarga di samping dapat berjimat selain untuk menambah pendapatan keluarga. Dari hasil jualan sayur-sayuran itu, dia akan membeli keperluan dapur pula secara berjimat. Di antara sayur-sayuran yang beliau tanam seperti lada, petola segi, terung, kacang botor, serai, kunyit dan nenas. Kesemua tanaman ini agak subur dan sebenarnya selain sebagai makanan sendiri, dia juga akan menjualnya di pasar-pasar kerana permintaan terhadapnya agak memberangsangkan. Menurutnya, sebelum beliau menanam sayur-sayuran yang bakal diperolehi hasilnya nanti, dia akan memilih benih sayur-sayuran itu yang mudah diperolehi. Biasanya dia akan mengirimkan untuk membeli benih-benih sayur itu kepada seseorang yang sering berulang-alik ke Golok, yakni Thailand, kerana harga benih sayur di sana lebih murah. Peringkat awal untuk menanam sayur adalah perlu merumput, memugal dan menggembur tanah menjadi tanah proyek untuk memudahkan aktiviti menanam benih-benih sayur itu. Setelah selesai semua sehingga kepada peringkat menanam, dia akan membaja dan menyiramnya setiap hari supaya benih-benih sayur yang disemai itu memperolehi bekalan kelembapan yang secukupnya. Ditanya tentang baja yang sering digunakannya sewaktu menyemai benih sayur-sayuran itu, dia hanya menggunakan baja asli, yakni baja ori dari najis lembu yang ternyata diperolehi dengan mudah. Baja asli ini tidak perlu mengeluarkan modal untuk mendapatkannya kerana najis lembu berlambak di mana-mana, malah amat subur pula jika digunakan kepada sebarang jenis tanaman termasuk sayur-sayuran. Namun selepas beberapa tempoh tertentu, barulah dia menggunakan baja kimia pula yang dibelinya di kedai-kedai baja secara ala kadar sebanyak sekilo. Katanya, selepas menanam, sayur-sayuran boleh dipungut dalam tempoh 40 hari. Biasalah ketika ini, sayur-sayuran yang baru dipetik masih muda dan enak dimakan. Tetapi jika dipetik agak lewat, sayur-sayuran berkenaan tidak lagi dianggap segar dan berkualiti kerana ia telah menjadi tua dan keras. Misalnya kacang bendi, biasanya cepat tua dan perlu dikutip secepat yang mungkin apabila cukup tempoh matang untuk dipungut. Lazim yang dilakukannya tentang kacang bendi, dia akan selang-selikan memungut hasil kacang itu selama sehari
dan bukannya dikutip setiap hari. Hal ini termasuklah sayur-sayuran berdaun yang terpaksa dikutip dan diselang-selikan kutipannya. Menurut Kak Ayam, dia menjual hasil dari kebun itu, yakni sayur-sayuran itu, ke pasar-pasar biasa dan kadang-kadang pihak kedai kunci pun membeli darinya untuk dijual kepada pelanggan yang malas pergi ke pasar. Lazim menurutnya, sayur-sayuran yang siap dipungut dari kebun, beliau akan timbang terlebih dahulu di rumah untuk sukatan, yakni berapa kilo yang perlu diperuntukkan sebelum dibawa ke pasar-pasar itu. Katanya dia menjual dan meletakkan harga sayur-sayurannya itu untuk jualan menurut harga pasaran. Biasanya dia akan meletakkan harga setiap sayur-sayuran bagi sekilo adalah berharga RM5 atau RM6. Harga ini didasarkan jika harga sayur-sayuran di pasaran telah naik harga. Kak Ayam juga menambah, setakat ini dia tidak memperuntukkan tanaman sayur-sayuran itu untuk dijual secara borong kepada pembeli, memandangkan keluasan kebun tanaman yang diusahakannya itu tidaklah seberapa sangat dan hanya sesuai untuk makanannya sekeluarga selain untuk dijual sebagai menambah pendapatan keluarga sahaja. Katanya, beliau tidak pernah menjual borong memandangkan keluasan kebun sayur-sayuran tidak sampai kepada tahap itu, hanya untuk makan sekeluarga dan dijual sebagai menambah pendapatan keluarga. Pada masa dulu, ramai juga pembeli sayur yang datang ke rumah semata-mata untuk membeli sayur-sayurnya. Namun, memandangkan beliau melihat jualan sayur di pasar-pasar berdekatan dengan kediaman lebih mudah, dia meneruskan tradisi itu sehingga hari ini. Katanya, setelah memperolehi pendapatan dari jualan sayur itu, dia akan membeli keperluan dapur pula seperti ikan dan sebagainya. Menurut Kak Ayam, memang kebiasaan bagi setiap orang kampung termasuk dirinya yang berminat sebagai penanam sayur. Menanam sayur menurutnya bukan sahaja jimat sebagai makanan sekeluarga, tetapi jika ada libahan dari sayur-sayuran yang ditanam itu boleh juga dijual dan secara langsung atau tidak boleh menambah pendapatan keluarga. Tambahnya, dia dapat tahu juga jika berbakti kepada tanah tentunya akan ada rezeki yang tidak disangka, kerana rezeki berbudi kepada tanah akan diperolehi di sebaliknya pula. Disebabkan hal itulah, dia cuba berbakti kepada tanah semata-mata untuk mendapatkan rezeki halal, bukannya hanya terperap di rumah semata-mata. Apabila ditanya tentang pembeli sayur yang sentiasa berurusan dengannya, dia hanya menyatakan setiap hari dia akan memperolehi pendapatan dari jualan sayur-sayurannya itu di antara RM20 dan RM30 sehari. Satu angka yang dianggapnya boleh bernafas untuk menampung perbelanjaan keluarga. Pembeli sayurnya itu hanya penduduk tempatan yang memang mengetahui beliau sebagai penanam sayur yang rajin walaupun orang lain tidak sanggup melakukannya ketika kemarau panjang. Namun beliau terus mengusahakannya semata-mata untuk mencari perbelanjaan dapur dan membantu meringankan beban perbelanjaannya selama ini.